Hai, jumpa lagi. Jadi video kali ini cikgu nak ajak pula macam mana kita nak buat kaedah penghapusan. Dalam kaedah penghapusan ni juga kita dah belajar dulu masa menengah rendah menggunakan dalam bab persamaan serentak kita nak buat penghapusan yang melibatkan dua pemboleh ubah. Contoh dia pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. Murid-murid samakan. Contoh dia 2X tambah 3Y sama dengan 5 dan satu lagi X tambah Y sama dengan 6. Jadi macam mana kita nak hapuskan yang ni? Jadi murid-murid akan darabkan persamaan ni. Contoh kita darabkan dengan 2. Persamaan yang kedua ni kamu darabkan dengan 2. Jadi kamu akan dapat 2X tambah 2Y sama dengan 12. Lepas tu kamu tolak pula antara ni. Persamaan yang pertama ni dengan persamaan kedua, kamu dapatlah nilai Y dia. Dan kamu dapatlah Y sama dengan negatif 7. Jadi kes dia sama. Dalam persamaan serentak tu senang, dia ada dua pemboleh ubah. Tapi kali ni bila melibatkan tiga pemboleh ubah, dia ada cara dia. Okey, mari kita tengok macam mana. Jadi macam mana kita nak mula? Okey, dia bagi tiga persamaan linear lah. Macam mana kita nak tahu persamaan linear? Setiap pemboleh ubah kuasa dia 1. Okey nah, cikgu remind balik nah, setiap pemboleh ubah kuasa dia 1. Jadi ada tiga persamaan linear ni. Pertama sekali kita nak mula adalah kamu kena taggingkan dulu ataupun kamu labelkan dulu setiap persamaan tu. Jadi cikgu dah buat kat sini persamaan 1, persamaan 2 dan juga persamaan 3. Okey, bila kita dah labelkan ketiga-tiga persamaan tu, apa yang kamu nak buat adalah kita nak hapuskan. Kita nak hapus macam mana? Okey. Mula-mula kamu buat pilihan. Kamu nak buat hapuskan yang mana? Okey, cikgu nampak dekat sini kalau kamu tengok antara 4X dengan 2X. Ataupun antara 2X dengan negatif X. Kita boleh hapuskan antara dua tu. Okey, jadi cara penghapusan dia untuk kali ni, cikgu buat pilihan penghapusan antara dua persamaan. Persamaan 1 dengan persamaan kedua, 2. Hapuskan X dulu antara dua persamaan ni. Lepas tu, cikgu ambil pula persamaan 2 ni dan cikgu hapuskan antara persamaan 3. Dia tak boleh bertindan, no? Jadi, kalau kamu pilih 1 dan 2, yang operasi ataupun langkah yang seterusnya mesti ambil 2 dengan 3 ataupun kamu boleh ambil 1 dan tambah 3. Okey, contoh dia kat sini, cikgu dah buat kat belah atas ni. Kalau kamu compare, kamu buat penghapusan antara persamaan 1 dengan persamaan 2, kamu boleh ambil juga persamaan 1 dengan persamaan 3. So, kita wujudkan dua persamaan. Bila kita buat penghapusan antara dua ni, so kamu akan dapatlah hapuskan nilai X. Ataupun daripada 1, 2 dengan 3 ni, kamu ambil sama ada antara 1 dengan 2 ataupun 2 dengan 3. Lah mungkin tak apa nampak faham lagi, saya akan faham lah. Nah, okey. Jadi macam mana kita nak hapuskan X? So kamu ambil nah persamaan kedua, ini yang cikgu buat ni, bulat ni, bila bulat ni menandakan persamaan. Yang darab 2, 2 ni tak ada bulat. Bila tak ada bulat, dia bermaksud nilai. Nilai apa yang kita nak darab? Berapa kita nak darab? Darab dengan 2. Okey. Jadi, bila kita dah dapat, cikgu ambil persamaan 2, cikgu darab dengan 2, cikgu dapat 4X tambah 2Y tambah 6Z. Daripada persamaan 2 ni, cikgu darab dengan 2. Lepas tu, cikgu ambil pula persamaan, nampak tak cikgu tulis 4, persamaan 4 ni, persamaan yang cikgu dah darab ni, yang ni persamaan 4 lah, lupa nak tulis. Persamaan 4 ni, cikgu tolak pula dengan persamaan 1. Bila bulat, kamu
bila satu bulat 5 masuk persamaan, kena tahu beza antara persamaan dan juga nilai integer yang kita darab. Lagi satu saya nak nasihatkan, kalau boleh kita pakai pen yang berbeza warna supaya senang kamu nak kena pasti. Tapi janganlah pakai pen warna merah. Sekejap lagi susahlah cikgu nak tanda. Cikgu pun pakai pen warna merah. Jadi janganlah ambil guna warna merah. Warna merah tu dah bagi jadi kat cikgu punya warna. Hampa ambil warna lain, warna biru ke, hitam ke, purple ke, pink ke apa, semua ada warna. Banyak warna dalam dunia ni. Okey, jadi bila dah selesai yang tu, dah boleh buat 4 persamaan 4 ni, tolak dengan persamaan 1 hak asal. Ni kan cikgu abang tadi yang mula-mula cikgu nak buat perbandingan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi cikgu dapatlah 5y tambah 5z sama dengan 10. Yang ni kita declare pula sebagai persamaan yang kelima. Okey, selesai dah part bahagian persamaan 1 dengan persamaan 2. Lah ni kita nak settle pula persamaan 2 dengan persamaan 3. So kita ambil pula persamaan 3. Nampak tak cikgu buat sini? Persamaan 3 darab dengan 2. 3 ni, cikgu ambil dulu, cikgu darab dengan 2. Sebab apa cikgu darab dengan 2? Sebab persamaan 2 ni 2x. Jadi hak ni negatif x. Mana boleh tolak, mana boleh tambah. Jadi kita kena bagi seragam dulu. So kita ambil lah persamaan 3 ni, kita darab dengan 2 dulu. Bila darab dengan 2, kita akan dapat negatif 2x tambah 4y tolak 10z sama dengan 34. Lepas tu, kamu perasan tak? Bila di negatif 2x, takkan kita nak buat tolak 2x juga. Jadi tak selesai lah. Kita mestilah jadi tambah. Bila negatif 2x tambah 2x, of course lah jadi 0. Sebab kita nak hapuskan. Bila nak hapuskan, mestilah kosong. Takkan nak jadi tambah lagi. Kat situ je lah. Jadi bila kita dah tambah, of course dia akan jadi 0 kat situ. Okay, so 4y tambah y jadi 5y. And then negatif 10 tambah 3 dapat negatif 7z. Dan dapatlah 34. Yang ni sebagai persamaan 7. Okey, yang tu pula dah selesai. Jadi kamu ada dua persamaan. Persamaan 5. Oh, yang ni persamaan 6 lah. Cikgu lupa nak tulis. Alah, sorry lah. Okey, yang ni persamaan 5 dengan persamaan 7. Okey, nampak tak? Kita sambung pula dekat sebelah sini. Okey, yang kedua pula kita nak hapuskan y. Tadi kita dah hapuskan x. Sekarang kita nak hapuskan y. Okey, bila kita nak hapuskan y, nampak cikgu ambil persamaan 7 tolak dengan persamaan 5. Sebab apa cikgu ambil 7 tolak 5? Sebab dia hampa perasan tak tang ni? Ni, 34 dengan 10. Hak mana lagi besar? Kita ambil lah hak paling besar 34. Hak paling besar 34 ni persamaan 7. Jadi kita letaklah persamaan 7 ni kat depan. Jadi persamaan 7 ni tolak dengan 5. Kenapa kena tolak? Sebab kedua-dua ni 5y ni positif. Macam kes tadi, satu positif, satu negatif. Tak apalah hampa nak tambah. Lah ni dia sama-sama positif. Jadi kita kena tolak lah. Okey, bila kita dah tolak, so jawapan dia apa? Jawapan dia akan jadi sifar lah kat sini. Kosong lah. Nak tulis tak apa, tak mau tulis pun tak apa. Lalu ni tak payah tulis lah, baru nampak serak. Okey, lepas tu, bila dah jadi lagu tu, hampa tengok. Negatif 7 tolak 5 dapat negatif 12. 34 tolak 10 dapat 24. So, jawapan akhir kita dapat Z sama dengan negatif 2. Dah dapat satu nilai pun boleh ubah. Lah ni dah dapat Z. Lepas tu, kita nak dapat pula nilai apa yang paling senang? Nilai Y lah. Sebab persamaan 5 dengan persamaan 7 ni ada dua pun boleh ubah saja. Iaitu Y dengan Z. Jadi pilihlah hak mana hampa berkenan. Cikgu pilih yang mana? Cikgu ambil persamaan 5. Pasal apa cikgu ambil persamaan 5 ni? Kalau hampa perasan ni 5, ni 5, ni 10. Dia adalah dalam satu gandaan yang sama, iaitu gandaan 5. Jadi senanglah kita hapuslah pemudah dulu. Jangan bagi susah. Bagi nampak senang. Jadi kita dapat Y tolak. Yang ni kalau pemudah dapat apa ni? Y tambah Z sama dengan 2 . Lepas tu cikgu ganti terus lah. Tak payahlah duk buat banyak-banyak. Jadi panjang pula lagi. Jadi Y tolak 2 sama dengan 2. Jadi pemudahkan kita dapat pindahlah pergi sini. Jadilah Y sama dengan 4. Lepas tu Y dah ada, Z dah ada. Nak buat apa lagi? Gantilah dalam persamaan. Nak ganti dalam persamaan mana? Nak cari had duk ada bawah ni tak boleh. So kita kena patah balik pergi dekat atas yang awal tadi tu. Pilihlah ada 3 persamaan. Kat situ hampa berkenan hak mana? Tapi cikgu kat sini, cikgu berkenan hak nombor 3. Cikgu berkenan hak nombor 3. Sebab apa cikgu berkenan hak nombor 3? Ada sebab dia. Hampa perasan tak tang ni? Dia tulis negatif X. Bila dia tulis negatif X, saya tak payah pening. Saya salin saja tang ni. Saya salin saja. Sekejap lagi saya bagi hilang negatif saja. Kan senang macam tu. Lepas tu, gantilah.
Tunggu apa lagi? Noh, 17 tolak 2y. Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2. Kira-kira pompang-pompang, kira hampa dapatlah X sama dengan 1. Lepas tu nak buat apa? Tulislah bagi segak tang ni. Noh, X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Baru nampak comel. Okey. Okey, mari kita cuba satu lagi soalan. Kat sini nah, soalan A nah, bukan soalan B nah. Jangan nak pergi tengok soalan B pula, soalan A. Okey, soalan A ni masih juga sistem persamaan linear. Sebelum kita nak mula dia sistem persamaan linear kedua, hampa check dulu. Betul tak dia sistem persamaan linear? Tengok satu-satu, kuasa satu tak semua ni. Okey, kalau dah betul, kita teruskan. Okey, yang pertama, macam cikgu abang tadi, mula-mula kita kena label persamaan 1, 2 dengan 3. Bila dah label, nah cikgu dah label tadi noh. Persamaan 1, 2 dan 3. Settle. Okey. Lepas tu, bila dah label, apa yang kita nak buat adalah kita kena buat perancangan. Kamu nak buat gaya macam mana? Kamu nak buat strategi kamu macam mana? Kamu nak compare 1, 2, 2, 3 ataupun macam cikgu ajak tadi, ambil mula dengan tengah. Nah, antara 2 dengan 1 ataupun 2 dengan 3. Okey, untuk soalan hak ni, cikgu ambil yang hak kedua ni. Cikgu ambil persamaan 1 dengan persamaan 2, lepas tu hapuskan Y, lepas tu persamaan 2 dengan persamaan 3, cikgu buat juga untuk hapuskan Y. Okey. So, kita tengok kat bawah ni turun lah. Jadi persamaan ni, nampak tak cikgu tulis? Persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. Bulat ni persamaan lah. Sekali lagi nak ingatkan, bulat ni persamaan. So, persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. Kenapa cikgu tambah? Hampa pati tanya noh. Ni negatif tambah 5, ni tambah 5y tolak 5y. Jadi takkan kita nak tolak? Of course lah kita kena tambah. Bila kita tambah, y tu akan terhapus. Jadi kita akan dapat 10x tambah 0 tolak z sama dengan 8 dan 0 tu kita hilangkanlah, tak maulah bergada. Jadi kita akan dapatlah persamaan yang keempat. And then, settle lah persamaan 1, 2 dah settle. Sekarang ni pula antara dua persamaan iaitu persamaan 2 dengan persamaan 3. Yang kedua pula kita nak settle yang ni. Persamaan 2 dengan persamaan 3 yang ni. Jadi persamaan 2 dengan 3, kalau hampa tengok, untuk y ni, dia ada masalah sikit. 1 negatif 5y, satu lagi tambah 3y. Jadi macam mana kita nak bagi sama? Kita kena ambil lah darab sama-sama lah. Yang ni darab dengan 3, yang ni kena darab dengan 5. So persamaan 2 kita darab dengan 3, persamaan 3 kita darab dengan 5. Jadi bila kita darab, hampa akan dapat lah. Bila 2 darab dengan 3, so 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 6, 2 kali 3 dapat 6. Dan 8 kali 3 dapat negatif 24. Jadi, settle untuk persamaan 2. Persamaan 3 pula kita darab dengan 5. Jadi, kita darab dengan 5. Yang persamaan 3 tadi apa? 5. 5 kali 5, 25. Lepas tu, 25. Lepas tu, 3 kali 5, 15. And then, 7 kali 5, negatif 35. Ujung dia kosong. Tak ada apa. So, kita akan dapat 25x tambah 15y. Tak tolak 35z. Okey, settle untuk dua-dua persamaan ni. Jadi, apa yang kita boleh buat? Yang ni satu negatif, yang ni positif. Jadi, kita boleh tambah saja. Jadi, bila kita tambah, kita akan dapat persamaan dia 34x tambah 0 tolak 29z tolak 24. Jadi, tulis bagi segak balik, kamu akan dapat 34x tolak 29z sama dengan negatif 24. Jadi, nak buat apa pula? Tadi dah hapuskan y. Sekarang kita nak hapuskan 2 lagi. Kita tinggal lagi 2 pemboleh ubah yang kita tak hapus, iaitu x dan juga z. So, kita pilih salah satu je lah. Janganlah hapus sampai semua. Okey. So, y dah hapus. Jadi, di dalam ni cikgu pilih z lah. Okey. Kenapa cikgu pilih z? Kenapa cikgu pilih Z? Sebab dah macam cikgu abang tadi no, tak payahlah hampa duk pergi ambil dekat 3 persamaan di atas tu. Ambil lah yang persamaan 4 dengan 5 yang kita dapat tadi tu. No? Kita hapuskan kat sini saja. Tak payah duk pilih kat atas tu. Kan cikgu kata tadi tinggal 2 pemboleh ubah antara X dengan juga Z. So cikgu pilih Z. Okey, apa sebab dia cikgu pilih Z? Okey. So kalau hampa tengok kat sini dekat persamaan 4 dengan persamaan 5 ni. Okey, 10 kalau X, 10X dengan 34X. Jadi, susah kombinasi dia. Kan? Untuk Z pula, negatif Z dengan negatif 29Z. Jadi, agak senang. Senang kat mana? Persamaan 4 ni, cikgu darab dengan
29. Jadi kita dapatlah yang ni jadi 29Z. Nah, jadi sebab tu cikgu buat kat sini, persamaan 4, cikgu darab dengan 29 dan cikgu akan dapat 290X tolak 29Z sama dengan 232. Yang ni. Okey, dan ambil pula persamaan 5. Persamaan 5 salin balik sajalah. Nah, persamaan 5 salin balik saja bagi nampak sikit pada ni. Okey. Nah, yang 34 ni. 34X tolak 29Z sama dengan negatif 24. Okey. So, antara dua-dua ni, takkan kita nak tambah juga. So, kita kena, takkan kita nak tambah juga. So, kita kena tolak lah. Sebab apa? Yang ni tolak dengan tolak akan jadi positif. So, Z itu akan habislah. Akan terhapuslah kan? Okey, jadi bila Z dah terhapus, kita kira semua ni, kita akan dapat X sama dengan 1. Jadi kita dah dapat dua nilai, kita dah dapat nilai X. Bila kita dah dapat nilai X, kita ganti pula nilai X ni dalam persamaan, sama ada persamaan 4 ataupun persamaan 5. Okey, so persamaan yang cikgu pilih adalah persamaan 4. Sebab apa cikgu pilih persamaan 4? Macam cikgu kata tadi, kita ambil yang senang. Yang senang kita nak buat kerja. Jadi kita ambil yang 4 ni. Pasal dah ni. Nah, yang persamaan 5 ni dia macam banyak sangat nilai dia. Macam susah kita, sebab kita pening. Jadi cikgu ambil yang tu. So cikgu dapatlah Z sama dengan 2. Bila X sama dengan 1, Z sama dengan 2. So, gantilah pula X sama dengan 1, Z sama dengan 2 dalam persamaan 1. Okey, macam cikgu kata tadi, bila dah sampai part kita dapat 2 nilai pun boleh ubah, baru kita patah balik pi dekat 3 persamaan yang kita dapat, yang kita dah tagging tadi tu. Nah, patah balik pi kat situ. Nah, pi balik kat sini. Pilih yang mana hampa nak. Okey, yang case kat sini, persamaan 1, 2, 3 ni tak ada mana pun yang senang sangat. Jadi pilihlah yang mana yang kamu suka. Jadi cikgu ambil je lah persamaan 1, ambil je lah. Kalau ambil persamaan 3 pun sama, persamaan 2 pun sama. Kalau kita ganti, kita akan dapat nilai yang sama, tak ada masalah. Jadi cikgu ambil, bila cikgu ambil, cikgu gantilah X1, Z2. Ganti-ganti, dapatlah Y sama dengan 3. Lepas tu, rajin-rajinkanlah tangan tu, tulislah jawapan akhir hampa kat sini. X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Sebab apa? Sebab nak bagi nampak senang nak baca. Nanti hampa nak cek balik pun senang. Cikgu nak cek pun senang. Dan akan nampak kerja buat kita tu kemas. Okey, so soalan 1A cikgu dah buat. Dan soalan 1B cikgu tak buat lah. Jadi cikgu tinggalkan untuk kamu, cuba buatlah dan sini cikgu ada sertakan jawapan. Jawapan dia X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Jadi boleh cuba buat sendiri di rumah. Kalau tak dapat jawapan, kena tanya cikgu lah. Cikgu sendirilah, cikgu kamu ke, cikgu Yam ke, cikgu lain ke, semua boleh bertanya. Okey? So, itu sajalah untuk hari ini dan selamat mencuba. Bye-bye.